Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, pada minggu ini untuk subjek PJ, kamu akan belajar unit 4 Sarkas yang mana menekankan 3 kemahiran putaran iaitu melakukan guling sisi, guling depan posisi straddle dan juga guling belakang posisi straddle. Kamu boleh buka buku teks muka surat 38 dan jom kita bincangkan sama-sama. Lihat pada gambar pada muka surat ini, murid ini sedang melakukan guling sisi. Perhatikan posisi awal, keadaan semasa dan juga posisi akhir semasa melakukan guling sisi ini. Sebelum kamu melakukan aktiviti ini, pastikan kawasan tersebut dilapik dengan tikar ataupun pelapik ataupun tilam di rumah sebelum melakukan gulingan. Sebab aktiviti gulingan ini memerlukan kawasan yang selamat seperti kawasan berlapik untuk menyerap sebarang hentakan. Seterusnya, mengelakkan kecederaan kepada tubuh badan kamu. Baiklah. Lihat pada posisi awal murid ini. Kamu perlu berada dalam posisi ini iaitu rendahkan badan sedikit sengit untuk memastikan bahagian sisi badan yang akan menyentuh tilam terlebih dahulu. Kemudian, rendahkan badan. Seterusnya, pastikan penggunaan tangan dengan betul yang mana sebelah tangan digunakan sebagai penahan untuk menolak manakala sebelah lagi sebagai penahan badan kamu. Pastikan yang paling penting sekali adalah untuk memastikan bahagian belakang badan menyentuh bahagian tikar terlebih dahulu ataupun menyentuh bahagian tilam terlebih dahulu. Jangan sentuh menggunakan kepala terlebih dahulu kerana ini boleh menyebabkan kecederaan terutamanya kepada leher kamu dan amat membahayakan. Seterusnya, lakukan gulingan. Semasa melakukan gulingan, gunakan tangan sebagai penahan dan kaki sebagai penolak. Kawal tubuh badan kamu semasa melakukan gulingan. Kamu boleh melakukan gulingan sisi ini secara berterusan ataupun sekali guling sahaja. Dan di akhir sekali, posisi akhir kamu akan kembali kepada posisi sama seperti posisi awal. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada kemahiran yang kedua iaitu guling depan. Berikut adalah ansur maju untuk melakukan guling depan posisi straddle. Lihat pada posisi awal. Berdiri dengan kaki dibuka, tangan diangkat seluas bahu ke atas yang mana kaki dan tangan tidak boleh dibuka terlalu luas ataupun terlalu rapat. Kemudian, yang kedua, rendahkan badan, sentuh tangan di atas pelapik. Perhatikan. Yang ketiga, perhatikan yang mana kamu perlu membengkokkan badan dan pada masa sama rapatkan dagu ke dada supaya bahagian belakang bahu akan menyentuh tilam terlebih dahulu. Ini pun sama juga adalah untuk mengelakkan kecederaan dan juga untuk menyokong tubuh badan kamu. Lihat pada posisi yang keempat ini. Ini setelah kamu menyentuh bahagian belakang bahu di atas tilam, gunakan tangan untuk menahan dan pada masa yang sama kaki rapat ke bahagian badan. Tolak kaki ke hadapan. Tengok pula pada posisi yang kelima. Ini semasa gulingan telah berlaku. Gunakan kaki sebagai untuk kawalan badan kamu dan tangan masih digunakan untuk menahan supaya badan kamu dalam keadaan stabil. Posisi yang keenam, mendarat dengan kaki dibuka dan jari menuju ke hadapan. Seterusnya, untuk kemahiran yang ketiga iaitu guling belakang. Ansur maju guling belakang straddle ini bermula dengan posisi awal seperti mana posisi akhir guling hadapan tadi. Duduk dengan keadaan kaki terbuka lurus ke hadapan dan tangan juga terbuka lurus ke hadapan. Pada posisi yang kedua, rendahkan badan sedikit ke belakang dan sebenarnya pada masa ini posisi badan kamu adalah sedikit bengkok berbanding pada permulaan badan kamu berada keadaan lurus. Seterusnya pada posisi yang ketiga, jatuhkan badan secara perlahan-lahan yang mana sebenarnya pada masa ini keadaan badan kamu akan melakukan gulingan dengan lebih cepat
atau dalam keadaan pantas. Sekiranya kamu melakukan guling belakang dengan terlalu perlahan, mungkin gulingan kamu tidak akan menjadi sempurna ataupun badan kamu akan jatuh ke tepi. Seterusnya, pada posisi yang keempat, semasa menjatuhkan badan, gunakan tangan sebagai penahan dan kaki rapat ke badan. Ini adalah untuk kawalan tubuh badan kamu. Lihat pada posisi yang kelima, ini adalah posisi selepas gulingan telah berlaku. Lihat, tangan masih digunakan sebagai penahan dan kaki mendarat dalam keadaan yang terbuka. Ini adalah untuk memastikan tubuh badan kamu lebih stabil. Lihat pada posisi yang keenam, selepas menahan dengan kaki, kamu akan mengangkat badan secara perlahan ataupun semasa melakukan gulingan mungkin ia akan menjadi lebih pantas, yang mana seterusnya kamu akan kembali duduk dan diakhiri dengan posisi seperti mana posisi awal kamu tadi. Kamu boleh melakukan aktiviti ini secara sendirian ataupun sekiranya tidak dapat melakukan sendiri, kamu boleh meminta tolong bantuan orang dewasa untuk menyokong tubuh badan kamu supaya gulingan kamu lebih selamat. Dalam kemahiran guling belakang ini, yang paling penting sekali adalah pastikan kaki rapat kepada badan semasa melakukan guling belakang. Tangan digunakan secara maksimum untuk menolak badan dan membantu gulingan, dan bulatkan badan semasa berguling. Elakkan menggunakan bahagian belakang kepala untuk mengelakkan kecederaan. Baiklah, lihat pada muka surat 44. Ini adalah latihan bertulis kamu pada minggu ini, yang mana kamu perlu memerhatikan gambar dan jelaskan kesalahan lakuan dalam ruang yang disediakan. Lihat pada gambar yang pertama. Apakah kesalahan yang dilakukan oleh murid ini semasa melakukan guling sisi? Perhatikan pada kedudukannya dan kedudukan tangan serta bahu. Ya, kedudukan tangan di bahagian dalam tidak menahan badan di atas tilam. Manakala bahagian tepi ataupun belakang bahu tidak menyentuh tilam terlebih dahulu. Itu adalah kesalahannya. Bagi gambar yang kedua, kesalahan bagi murid melakukan guling hadapan ini. Cuba perhatikan bahagian kepala. Ini adalah kesalahan yang paling besar, yang mana kita tidak boleh menyentuh tilam terlebih dahulu menggunakan bahagian kepala. Kita perlu menyentuh tilam terlebih dahulu menggunakan bahagian belakang badan. Jadi kesalahan yang dilakukan ialah menyentuh tilam dengan bahagian kepala terlebih dahulu. Lihat pula pada gambar yang ketiga. Apakah kesalahan yang dilakukan oleh murid ini semasa melakukan guling belakang? Perhatikan kedudukan tangan dan juga kedudukan kaki. Tangan murid tersebut tidak digunakan sebagai penahan dan penolak untuk menyokong tubuh badan, manakala kaki tidak dirapatkan pada tubuh badan. Ini menyebabkan gulingan murid tersebut tidak terkawal dan mungkin tidak selamat. Baiklah, kamu perlu melengkapkan latihan ini dan tulis kesalahan lakuan di tempat yang disediakan. Kamu tidak perlu melukis semula gambar ataupun mencetak gambar. Kamu hanya perlu menulis kesalahan lakuan itu mengikut nombor soalan. Baiklah, cikgu harap kamu faham dan selamat mencuba dan juga selamat belajar. Assalamualaikum.